Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak bereksperimen dalam tajuk elektrik iaitu eksperimen 3.1 mengkaji hubungan antara arus dengan beza keupayaan. Ada dua. Satu konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Jadi kita terus tengok satu persatu apa ceritanya. Okey, eksperimen ni terbahagi pada dua. Satu eksperimen A, hubungan antara arus dengan beza keupayaan. Sekarang ni konduktor ohm. Konduktor ohm macam mana? Okey, konduktor ohm dalam kes ini ialah dawai konstanten di mana konduktor ohm ini adalah konduktor yang mematuhi hukum ohm V sama dengan IR. Okey, jadi apa yang kita ubah-ubah ni? Pemboleh ubah yang dimanipulasikan, maknanya kita yang ubah iaitu arus. Kita adjust arus. Yang akan bergerak balas ialah beza keupayaan V. Okey, yang dimalarkan suhu diameter panjang dawai konstanten. Yang ini kita malarkan, maknanya diameter dan wire yang sama kita gunakan. Okey, bilangan bateri pun kita malarkan dan sebagainya. Dalam kes ini dia ambil 20 cm dawai konstanten, cuma saya guna 10 cm sahajalah dalam eksperimen. Okey, ini cara susunan alat radas. Kalau kita tengok ada bateri, rheostat, ammeter, voltmeter dan swiss. Dan dia nak kita cari arus 0.2. Lepas tu 0.3, 4 dan 5. Lain time kita tengok apakah bacaan voltmeter. Okey, apa ni? Matikan swiss sebaik sahaja bacaan diambil supaya suhu dawai konstanten kekal malar. Maknanya tolong matikan swiss bila kita dah ambil setiap bacaan. Okey, mari kita tengok. First, bagaimana kita nak memasang susunan alat radas? Okey, kalau kita tengok cara nak pasang susunan alat radas, senang sahaja. Kita pastikan dia dalam bentuk kotak. Okey, kita letak mentol contohnya. Okey, kita ada bateri. Kita letak bateri siap-siap. Letak je mana-mana tak kisah. Janji dalam satu kotak tadi. Okey, kita ada rheostat, kita ada ammeter. Kalau ada swiss, letak swiss. Okey. Voltmeter jangan pakai dulu. Voltmeter last sekali. Kita letak kat tepi dulu. Okey, so dalam bentuk kotak, kita ambil wire, kita sambungkan sahaja dalam bentuk kotak. Okey, so kita sambungkan ke rheostat. Rheostat ni kita ada merah dengan hitam. Tolong jangan pasang merah dengan merah. Pasang merah dengan hitam. Satu merah, satu hitam. Positif satu, negatif satu. Okey, kita sambung kepada mentol. Dari mentol kita sambung ke ammeter. Letak sahaja dekat mana-mana, positif ke negatif, tak ada masalah. Okey, kemudian dari ammeter kita sambung ke bateri, maka lengkap sudah kita punya litar. Kalau kita tengok nampak ammeter ada bacaan, mentol ada bacaan. Bila kita adjust rheostat, mentol makin terang dan juga ammeter makin bertambah. Ini menunjukkan litar kita lengkap dan betul. Jika awak pasang dan sebaliknya, apa yang berlaku? Ammeter ni bacaan dia terbalik ke belakang, negatif. Okey, jangan risau. Okey, maknanya awak cuma tersalah terminalnya sahaja. So kita tukar saja terminal, positif negatif dan bacaan awak akan menjadi betul semula. Okey. So litar ini dah lengkap, litar ini dah betul. Jadi mentol ini kita hanya perlu tukar kepada wire konstanten yang dia kata berapa cm tadi? 20 cm. Letak 20 cm. Contoh. Ini sahaja. So litarnya sama sahaja. Okey, kita adjust sekarang nampak dia bertambah, dia berkurang. Okey, apa yang kita tinggal tadi? Kita tinggal voltmeter. Voltmeter ni last sekali. Lepas litar kita dah elok, litar kita dah siap, dah menyala ataupun arus dah mengalir, baru ambil voltmeter, letak di hujung. Hujung mana? Ni, hujung wire konstanten. Dua-dua hujung wire konstanten ini. Sentuh secara selari dengan dawai konstanten. Okey, kalau kita pasang, kita switch on. Okey, nampak voltmeter ini bacaan dia negatif ke belakang. Jadi macam biasa kita hanya tukar dia punya terminalnya sahaja. Nampak bacaan dia jadi positif dah. Okey. Ini sahaja cara memasang elektrik, sangat simple. Kalau nak mentol, tukar wire konstanten, ambil mentol letak semula. Sambungkan di kanan dan kiri mentol. Depends pada eksperimen kita. Guna dawai konstanten ke guna mentol. Okey. Jadi itu cara nak pasang. Inilah jadual yang telah ditetapkan arusnya dalam buku teks. Okey, dia nak arus 0.2, 0.3, 0.4, 5 dan 6. Jadi kita kena tengok berapa beza keupayaan bagi setiap arus-arus ini. Okey, jadi kita pun dah susun alat radas kita tadi. Okey, ni yang saya letak tadi. Saya letak 5 cm. Berapa ni? 10 cm sahaja wire konstanten. Ikut dalam buku teks sepatutnya 20 cm lah, tak ada masalah. Jadi kita nak melihat pada panjang ini apakah hubungan antara arus dengan beza keupayaan V.
Jalankan eksperimen kita, kita switch on, bila kita switch on, arus akan mula mengalir, kita letak 0.2 ampere. Okey, arus 0.2. And then kita tengok berapakah bacaan voltmeter. Okey, voltmeter dalam kes ini 0.2 volt. Itu bacaan kita yang pertama. Okey, kita relax dulu, switch off dulu, bagi dia sejuk 5 saat macam tu. And then kita on semula. Okey, tadi 0.2 kan? Sekarang kita nak 0.3 pula. Okey, laraskan ke 0.3. Dah dia 0.3, kita tengok bacaan voltmeter. So voltmeter lebih kurang 0.3 volt off. Nampak? Bagi dia sejuk. And then kita pasang sekali lagi untuk switch on semula. Lepas tadi 0.3. Sekarang 0.4. 0.4, berapa bacaan voltmeter? Okey, dalam kes ni kalau arus 0.4, voltmeter juga 0.4 volt. Okey, kita matikan, kita rehatkan dia, bagi dia sejuk. Okey, kita sambung lagi eksperimen kita. Tadi 0.4, sekarang bawalah ke 0.5. Laraskan rheostat supaya dia pergi ke 0.5. Okey, bagi dia betul-betul 0.5. And then kita baca berapakah bacaan voltmeter. So kalau arus 0.5, voltmeter juga 0.5. Cantik nombor ni. Okey. Jadi, bila kita nak masukkan ke dalam jadual, arus 0.2 berapa beza keupayaan? 0.2 juga tadi. 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5 dan juga 0.6 seperti mana yang kita dapat masa eksperimen tadi. Okey, bila kita dah dapat jadual, kenalah buat graf. Okey, inilah graf V melawan I. Tengok soalan, kalau soalan kata nak V lawan I, gunalah V lawan I. Okey, walaupun tadi kita punya mula dengan 0.2. Nampak? 0.2, 0.3, 0.4. Tolong dekat graf kita jangan start dengan 0.2. Tetap juga start dengan 0.1, 0.2, 0.3. Cuma dekat 0.1 tidak ada nilai lah. Nampak? Sebab kita start dengan 0.2. Jadi bila kita dah plotkan graf, gariskan cantik-cantik. Nampak? Dah siap graf. So bila dah siap graf, biasa tanya apa? Biasanya nak cari kecurunan lah. Okey, kena tahu bagaimana nak cari kecurunan. Yang pertama, kena buat segitiga yang besar. Okey, yang kedua, kena tandakan koordinatnya. And then, kita gunakan formula kecurunan yang kita dah belajar dalam matematik. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kita pun tolakkan 0.6 tolak 0, 0.6 tolak 0. Okey. 0.6 ini, paksi Y ialah V. 0.6V bahagi dengan 0.6A. Jadi 0.6 bagi 0.6 dapat 1. V bahagi A dapat apa? So jawapan kita VA negatif 1. Tetapi kalau ada murid yang pandai, dia tahu V lawan I, kalau graf ini kecerunannya dapat ohm. Macam mana VI dapat ohm? Sebab murid tu tahu kecerunan mewakili rintangan dawai konstanten. Jadi dia boleh juga tulis nilai dalam ohm. Itu dia. Okey, ada sedikit perbincangan. Apa yang berlaku kepada kecerunan? Okey, tadi sabar. Kita kata kecerunan ialah rintangan, mewakili rintangan. Jadi, apa berlaku kepada kecerunan sekiranya dawai konstanten ditukar kepada dawai nikrom? Konstanten tukar ke nikrom. Maknanya dia menukar kepada wire yang rintangan lebih tinggi. Jadi, kecerunan dia akan bertambah. Dawai konstanten ditukar kepada dawai konstanten yang lebih panjang. Lagi panjang bermaksud rintangan dia lagi besar. Jadi, kecerunannya juga bertambah. Okey, dawai konstanten ditukar kepada dawai konstanten yang lebih tebal. Bila dawai itu makin tebal, rintangan dia berkurang. Bila rintangan berkurang, maka kecerunan juga berkurang. Cikgu, macam mana tahu konstanten tebal panjang ni rintangan tinggi ke rendah? Ini dalam tajuk elektrik yang awak tengah belajar sekarang. Okey, kerintangan wire. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan pada dawai? Okey. Jadi tadi ialah eksperimen A, iaitu hubungan antara arus dengan beza keupayaan bagi konduktor ohm. Sekarang ni konduktor bukan ohm. Konduktor bukan ohm apa? Dalam buku teks dia bagi tahu konduktor bukan ohm adalah mentol yang berfilamen. Kenapa mentol berfilamen adalah konduktor bukan ohm? Kerana rintangan dia tak tetap. Sebab dia semakin panas, semakin panas, semakin panas. Jadi rintangan dia tidak tetap. Jadi dia tidak mematuhi hukum ohm. Itu maksud dia. Okey, dimanipulasikan ialah kita adjust arus. Okey, bergerak balas yang kita nak tengok ialah voltmeter. Okey, beza keupayaan. Dimalarkan panjang filamen. Filamen dalam mentol tu panjang dia kita tetapkanlah. Juga sel kering, bilangan sel kering yang kita gunakan. Dia punya kuasa rating, power rating dia pun kita
kekalkan juga. Okey. Jadi gantikan sambungan dawai konstanten dengan mentol berfilament. Maknanya tadi kita guna dawai konstanten. Dawai konstanten tu kita gantikan dengan mentol berfilament. Jadi arus yang dia nak ialah 0.14, 0.16 dan sebagainya, kita boleh follow. Okey. Dia punya susunan radar sama macam tadi. Kena buat macam tadi. Cuma gantikan sahaja dawai konstanten dengan mentol. Kita lihat sekali lagi. Okey. Kalau kita tengok, ni first kita letak mentol. Kenapa letak mentol? Kita nak buat petak. Sebab mentol paling senang kita nak tahu kita punya litar tu lengkap atau tidak. Sebab kalau litar kita lengkap, mentol terus menyala. Okey, kita letak bateri. Alright, rheostat, ammeter, okey, dalam satu kotak. Nampak? Voltmeter, campak jauh-jauh dulu. Letak tepi dulu. Voltmeter last sekali. Okey, dalam bentuk kotak kita pasangkan wire macam tadi juga, sama. Okey, daripada bateri pergi ke rheostat. Okey, dari rheostat yang negatif, okey, positif negatif pergi ke mentol. Alright. So dari mentol dia bergerak pergi ke ammeter dan ammeter pula kembali ke bateri dalam satu bulatan ataupun satu kotak tadilah saya tunjuk satu kotak dalam bentuk kotak contohnya. Senang, dia satu line sahaja. Okey. Bila satu line dah cukup. Lepas tu tadi voltmeter taruh mana? Voltmeter akan diletak pada mentol tadi. Okey. Jadi bila kita lihat arus yang dia nak 0.14, 0.16, 0.18. Jadi kita kena adjust kita punya rheostat supaya arus yang mengalir yang ditunjukkan pada ammeter seperti mana yang dikehendakilah. Dan kita nak cari berapa volt. Senang sahaja. Jadi kalau tengok, ini litar yang kita dah susun tadi. Okey, nampak? Tadi wire konstanten, sekarang kita gantikan dengan mentol. Ada ammeter, ada voltmeter. Sama sahaja. On. Arus 0.12. Mana 0.12? Dekat situ 0.12. So arus 0.12 berapa voltmeter? 0.7 lebih kurang. Okey, kita switch off. Bagi dia sejuk. And then on semula. Okey. Tinggikan arus menjadi sekarang 0.14. Nampak tak mentol menyala semakin terang? Berapa bacaan voltmeter? Lebih kurang 5 volt. Okey. Okey, switch on sekali lagi. Sekarang berapa ni? 1.6 pula. Kalau 0.16 berapa bacaan voltmeter? Okey, kita ulang balik. Kalau 0.16 ampere, voltan 1.3. Okey, macam biasa bagi sejuk, pasang balik, lepas 0.16, 0.18. Nampak sikit je dia punya senggatan. 0.18 ampere, tengok voltmeter 1.7. Alright, macam biasa, off dulu, bagi dia sejuk kejap. And then kita on semula. Alright, 0.2 ampere. 0.20 ampere. Okey, kita punya voltan lebih kurang 2.2 volt. Okey, dah siap. Masukkan semua nilai tadi ke dalam jadual. Cuma eksperimen saya ni, okey, kalau dalam buku teks 0.14 sampai 0.22. Manakala eksperimen saya tadi paling kecil 0.12. Paling besar cuma sampai 0.2 ampere sahaja, tak sampai 0.22. Jadi saya bubuhlah 0.12 kat sini. Jadi 0.22 ni saya tak dapat nak isi data sebab tidak dapat. Jadi kalau 0.12 saya dapat 0.7 volt. Okey, 1.0, 1.3, 1.7 dan 2.2. Okey, yang bawah tak dapat lah. So data ini kita akan gunakan untuk kita plotkan graf. Okey, ini ialah graf yang telah saya plotkan. Alright. So V sama juga melawan I. Okey, kalau kita tengok graf dia macam tak kena pada kosong, sedangkan apabila beza keupayaan kosong, arus mesti kosong. Tak ada voltan, tak adalah arus. Jadi kita akan start kat sini. Tapi macam mana boleh di sini? Ini bermaksud graf kita terpaksa melengkung sedikit. Alright. Graf kita terpaksa melengkung. Rintangannya sentiasa bertambah. Okey. Kecerunan pada arus. Biasa kalau dah ada graf ni nak cari kecerunan. Tapi kalau dah graf melengkung, apa maksudnya? Maksudnya kecerunan dekat bawah ni tak sama dengan kecerunan kat sini. Tak sama dengan kecerunan kat atas. Jadi biasanya kalau nak cari kecerunan, kita ambil yang tengah-tengah lah.
ataupun pada titik-titik tertentu. Kalau ditanya pada arus 0.16, mana arus 0.16? Ini arus 0.15, 0.16 lebih kurang sini lah. Yang point yang kita dapat tadi. Macam mana nak cari kecerunan pada garis yang melengkung? Kita buat tangent. Okey, tangent akan menyentuh pada satu titik pada garisan yang melengkung dan kita buatlah segitiga yang besar dekat situ dengan meletakkan koordinat, okey, dan kita boleh kira. Guna Y2 tolak Y1, S2 tolak S1, kita kira sama juga V bahagi A, kita akan dapat 16.67 VA negatif 1 ataupun kalau yang pandai 16.67 ohm. Kenapa? Sebab dah bagi tahu tadi, kecerunan mewakili rintangan. Okey. Jadi macam biasa, ada discussion juga. Apa yang berlaku kepada kecerunan? Maknanya apa yang berlaku kepada rintangan lah, sebab rintangan mewakili kecerunan. Apabila filamen mentol ditukar kepada filamen yang lebih panjang. Kalau filamen tu lagi panjang, rintangan dia lagi bertambah. Bila rintangan bertambah, maka kecerunan juga bertambah. Itu yang pertama. Filamen mentol ditukar kepada filamen yang lebih tebal. Kalau filamen tu tebal, dia kurang rintangan. Jadi kecerunan juga berkurang. Kalau tambah satu mentol yang sama secara bersiri. Mentol pertama tambah sebelah dia mentol kedua. Kalau letak mentol dua macam tu, apa jadi dengan rintangan? Ingat lagi, rintangan bila bersiri kita tambah. Jadi bila rintangan bertambah, maka kecerunan juga bertambah. Kalau ada mentol disambung secara selari, selari satu per satu per, jadi rintangannya akan berkurang. Bila rintangan berkurang, maka kecerunan juga berkurang sebab soalan tanya apa yang berlaku kepada kecerunan. Okey, itu contoh-contoh persoalan. Okey, ini kesimpulan dalam buku teks dia menunjukkan konduktor ohm adalah graf garis lurus melalui kosong asalan. Okey, manakala konduktor yang bukan ohm melalui asalan juga kosong tetapi dia melengkung. Okey, kenapa macam itu? Okey, kerana untuk konduktor ohm rintangannya tetap. Rintangannya tetap maknanya apa? Kecerunan tetaplah. Kecerunan dekat sini sama dengan kecerunan dekat sini, sama dengan kecerunan dekat sini. Manakala konduktor yang bukan ohm, kecerunan dia meningkat. Okey, kenapa kecerunan meningkat? Sebab semakin bertambah arus, memanglah semakin bertambah voltan. Tetapi semakin bertambah arus juga menyebabkan suhu mentol bertambah. Jadi secara tak langsung rintangan kat sini lebih tinggi, rintangan dekat sini lebih tinggi. Kecerunannya sentiasa bertambah. Okey, jadi kalau kita nak bandingkan hukum ohm, konduktor ohm dengan konduktor bukan ohm, untuk dapatan kita tadi, ni konduktor ohm nampak tak cantik, straight line melalui asalan, manakala bukan ohm adalah melengkung juga melalui asalan. Kalau ini namanya apa? Berkadar terus. V berkadar terus dengan I. Yang ini V bertambah. Tak ada secara linear. Bertambah sahaja. Linear itu maknanya lurus. So, V bertambah dengan I. Itu sahaja kalau ditanya apakah nama hubungan. Okey. Jadi, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.